Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap setakat kejutan dan bukan gelombang kedua COVID-19 di Malaysia ini, iaitu berdasarkan kepada data pada 7 dan 8 hari bulan September 2020. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Apabila kita melihat data terbaharu, kes baharu melibatkan COVID-19 di Malaysia pada 7 hari bulan, kes barunya adalah 62. Pada 8 hari bulan kesnya meningkat kepada 100, sedang pada 6 hari bulan September sebelum itu kesnya hanya 6. Jadi apabila berlaku peningkatan yang begitu mendadak seperti ini, ianya memberikan satu kejutan kepada kita. Bila demikian, kita teringat keadaan yang berlaku di Australia, di mana gelombang kedua lebih tinggi ataupun lebih lama berbanding dengan gelombang pertama dahulu sekitar bulan Mac April. Jadi takut juga kita bila melihat data pada 7 dan 8 hari bulan September tersebut, daripada 6 naik ke 62, kemudian naik kepada 100 kes baru. Seperti mana negara-negara lain, iaitu Jepun, Hong Kong dan Perancis, kelihatannya gelombang kedua lebih besar daripada gelombang pertama COVID-19 pada kita sekitar awal April dahulu. Yang pada bulan September ni nampak gayanya, Ogos September ni nampak gayanya lebih tinggi dia punya cycle-nya. Tetapi di Korea gelombang keduanya tu agak kecil saja, rendah saja. Jadi bila demikian, datang kerisauan di dalam hati kita sebagai rakyat Malaysia bila melihat data baru tersebut, 100 kes baru pada 8 September. Takut juga kita sekiranya ini adalah pertanda awal. Data ini maknanya 6 hari bulan hanya 6 kes, 7 hari bulan 62 kes, 8 hari bulan 100 kes baru. Kita takut kalau ini menunjukkan pertanda awal bahawa negara kita akan melalui gelombang kedua COVID-19 ni, wabak ni. Jadi bimbang jugalah kita pasal kita bila kita lihat negara-negara lain ni demikian halnya, maka munasabah jugalah kalau datang kebimbangan di dalam hati kita apabila melihat peningkatan mendadak tersebut. Bila demikian, aktif kesnya pun naiklah. Sekarang pada satu ketika kita sudah setakat 65 kes aktif, sekarang sudah naik ke 295, iaitu melebihi 260 ataupun 10% daripada kes tertinggi di negara kita, iaitu pada April 5, 2596. Ini tentunya membimbangkan kita semualah, situasi yang berlaku pada 2 hari sebelum ni. Cuba kita teliti keadaan yang berlaku di negara kita. Ini adalah graf kes baru setiap hari di negara kita. Kita memulakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, pada 18 hari bulan Mac dahulu, di mana waktu itu kes meningkat begitu tinggi sekali sehingga mencapai 200 lebih kes baru setiap hari lah. Kemudian masuk beberapa fasa berikutnya PKP tersebut, dia menurun. Tindakan-tindakan yang kita ambil menyebabkan berlakunya penurunan kes tersebut. Dan kemudiannya kita melaksanakan PKPB, iaitu Pergerakan Kawalan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana sedikit kelonggaran diberikan kepada kita. Aktiviti-aktiviti mula aktiviti perniagaan dimulakan semula, jadi persekolahan dimulakan semula, tetapi dalam keadaan bersyarat lah, terawal. Dalam tempoh tersebut kesnya naik turunlah daripada kes barunya naik turun daripada 16 hingga 122 di kawasan yang biru ni, kotak yang biru ni lah. Kemudian pada waktu hari raya kita menaik, kejut, datanya menaik. Jadi ini rupanya ini satu kejutan saja, pasal berlaku sesuatu di situ, iaitu pihak Kementerian Kesihatan membuat saringan kepada
di kem-kem tahanan immigration lah, menyebabkan angkanya meningkat mendadak begini. Kita waktu itu bimbang jugalah kan, takut-takut kita beraya sakan jadi menyebabkan peningkatan tersebut, tapi rupanya bukan. Ini kenaikan ini adalah kenaikan yang berlaku, kebanyakannya berlaku di depo-depo tahanan immigration. Selepas daripada itu keadaan menurun, agak selesa lah kita. Pada 10 hari bulan 6 perintah kawalan pemulihan dimulakan, dan waktu itu dia naik turun lah. Naik turun di antara 2 hingga 43 kes-kes baru setiap hari lah. Itu berlaku untuk tempoh 3 bulan. Kemudian ini baru ni 6 hari bulan, ni 6 hari bulan, 6 kes saja baru. Kes barunya 7 hari bulan 62, 8 hari bulan September 100. Ini apakah ini satu kejutan kali kedua, atau ianya menandakan permulaan gelombang kedua bagi COVID-19 seperti mana yang berlaku di negara-negara lain sebelum ini? Jadi kejutan pertama iaitu pada hari raya. Hari raya pertama 24 hari bulan 5 ada 60 kes. Hari raya kedua naik 172 kes. Hari raya ketiga 187 kes. Hari raya ke-12 277 kes. Ni memang mengejutkan kita waktu itu. Inilah kes yang ini kan ya. Ni kejutan, kita panggil kejutan pertama. Pasal selepas daripada itu dia bukan permulaan kepada gelombang kedua, tetapi hanya kejutan dan kemudian menurun, dan kes barunya flatten untuk tempoh 3 bulan. Jadi maknanya pada 25 hari bulan tu meningkat ke 172. Apakah intinya? Apakah perinciannya? Daripada 172 tu 5 kes adalah kes import, 167 adalah kes tempatan. Warga hanya 8. Daripada jumlah 159 bukan warga negara tu, 112 adalah daripada depo tahanan immigration. Jadi maknanya bukanlah kerana rakyat Malaysia beraya sakan. Cuma 8 je warga negara yang terjangkit. Pada 26 hari bulan 5 pula kesnya meningkat, 187 kes baru. Daripada jumlah tersebut 10 kes import, 137 kes tempatan, dan hanya 4 warga negara, kes warga negara. 173 bukan warga negara, dan daripada jumlah tersebut 155 adalah daripada depo tahanan immigration. Sekali lagi, maknanya hari raya ketiga ni bukanlah disebabkan oleh rakyat negara Malaysia merayakan hari raya, tetapi adalah daripada depo tahanan immigration. Kemudian pada 4 hari bulan Jun berlaku peningkatan yang sangat tinggi, iaitu 277 kes. Ini adalah kes tertinggi di negara kita lah ya. Hanya 2 kes import, 275 adalah kes tempatan. Hanya 4 warga negara. Maknanya 271 bukan warga negara, dan 270 daripadanya adalah daripada depo tahanan immigration. Jadi dalam ketiga-tiga hari yang kes menaik mendadak ini, majoritinya adalah daripada depo tahanan immigration. Jadi di situlah jadi kita tidaklah terlalu bimbang, kerana mereka ini semua adalah terkawal, berada di dalam depo tahanan immigration. Jadi itu kejutan yang pertama dahulu. Apakah kali ini dianya juga satu kejutan, atau ianya sebenarnya permulaan bagi gelombang kedua? Ni untuk kejutan kali kedua ni, 6 hari bulan 9 kes 6 kes baru, 7 hari bulan 9 62 kes baru, 8 hari bulan 9 100 kes baru. Jadi apa isi ataupun perinciannya? Pada 7 hari bulan 7 hari bulan 62 kes baru. Daripada jumlah tersebut 6 adalah kes import, 56 adalah kes tempatan. Daripada 6 kes import tu daripada Turki 2, daripada Bangladesh 2, daripada Indonesia 1, Mesir 1. Kalau kita lihat situasi situasi yang berlaku di Turki di mana ada 2 kes ni kan Turki masih ada 1,700 kes baru pada berapa? 7 hari bulan September. Bangladesh ada 2,000 lebih, 2,200 kes baru pada 7 hari bulan September. Indonesia 3,000 lebih. Ni
1 kes daripada Indonesia. Di Indonesia 3,000 kes baru pada 7 hari bulan September. Dan ini daripada Mesir. Mesir sudah rendah lah, dah tinggal 100 lebih aja kan. Jadi ini ada 1 kes daripada Mesir. Maknanya ni kalau kita tengok Turki, Bangladesh dengan Indonesia ni, kes di negara tersebut masih tinggi lagi. Jadi kemasukan orang daripada Turki, Bangladesh, Indonesia ni memang berisiko tinggi lah. Pasal kes di sana masih lagi ribu-ribu lah kes barunya. Daripada 62 kes baru itu dilaporkan, 56 kes adalah penularan dalam negara, penularan tempatan, 6 kes import, 50 kluster Benting Sabah, 1 SAR infection Ladatu, 2 kluster Sungai Kedah, 1 kluster Telaga Kedah, 1 kes klinik gigi Kedah, 1 kontak rapat kes sekian, 9397 Pulau Pinang. Jadi begitu tengok ni, 50 kluster Benting Sabah. Tinggi tu. Jadi apa pula tu kes? Apa tu kes Benting ni? Kluster Benting ni ada 50 kes kan. Ia bermula dari 2 orang pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ladatu, Sabah pada 24 hari bulan Ogos. Mereka disaring dan didapati positif COVID-19. Kes dimasukkan ke Hospital Ladatu dan aktiviti pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak dibuat. Daripada 66 kes positif dalam kluster ini, sebanyak 64 kes melibatkan banduan. Jadi maknanya banduan lah, pasal dia bermula daripada ni macam kalau di Semenanjung ni depo tahanan immigration lah. Ini banduan, apa tu, di dalam lokap dan penjara. 2 lagi kes adalah merupakan seorang pegawai penjara dan anak saudaranya. Jadi bila demikian, tengoklah ni berapa saringan yang dibuat. 631 banduan, 98 kaki tangan penjara, 157 orang ahli keluarga kaki tangan dan banduan, 78 anggota polis, 440 orang pegawai agensi kerajaan yang lain. Tengok tu akibat daripada puncanya mana? 2 orang pendatang asing tanpa izin. Huru-hara di Sabah jadinya. Ini melibatkan 2 daerah di Sabah lah, Ladatu dengan di Tawau. Berdasarkan analisa risiko yang dijalankan, faktor penularan COVID-19 bagi kluster ini adalah ruang lokap yang sesak dan sempit. Didapati penjarakan fizikal sukar diamalkan. Ini merupakan penyumbang utama penularan. Justru kepatuhan kepada prosedur operasi standard SOP adalah penting dan harus diamalkan sepanjang masa tanpa mengira tempat. Kemudian kluster sungai pula. Kluster sungai ini merupakan seorang dia bermulanya tu case index. KKM ingin memaklumkan bahawa 1 kluster baru telah dikenal pasti di sebuah pusat perubatan di Kedah. Case index, yakni case 9455, kluster ini merupakan seorang anggota kesihatan di pusat perubatan tersebut. Mula daripada 1 orang. Beliau bergejala tetapi tidak mendapat rawatan. Ujian saringan COVID-19 dilakukan pada 5 September dan didapati positif. Kes kedua kluster ini, kes 9456. BQM merupakan anggota kesihatan di pusat perubatan di Kedah. Beliau juga merupakan kontak rapat kepada kes indeks tadi, 9455 lah. Beliau berjaya sejak 5 September dan mendapatkan rawatan di pusat perubatan yang sama. Ujian saringan dijalankan pada 5 September dan didapati positif. Kedua-dua kes telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alusta untuk diasingkan dan diberi rawatan. Pada 8 September pula 100 kes baru. Daripada 100 tersebut 15 adalah kes import. Yang maknanya tu India, daripada India 11 kes, Indonesia 2 kes, Pakistan 1 kes, Filipina 1 kes. 11 daripada India. Tengok India masih dalam peringkat yang begitu tinggi 75,000 kes baru pada
berapa tu 8 hari bulan September. Bayangkan macam mana kita boleh mengizinkan orang daripada India ni masuk ke negara kita, sedang di India kesnya masih mencanak naik macam ni kan. Begitu juga daripada Indonesia. Ni yang kita kurang faham lah kenapa benda ni boleh berlaku begini kan. Pakistan dah agak bereda sikit lah nak dikirakan sini. Filipina masih tinggi walaupun dah dalam keadaan menurun. Jadi patut di sinilah kita perlu berhati-hati dalam nak mengizinkan orang-orang daripada negara-negara yang kesnya masih tinggi ni untuk masuk ke negara kita. Pasal akibatnya sangat-sangat bahaya. Macam tadi lah tu pendatang asing di Sabah 2 orang saja. Mulanya sekarang dah jadi berapa? Dah jadi kes kita mendadak naik begitu pantas sekali. Itulah yang kita kena hati-hati. Daripada 85 kes tempatan ni kan. Sabah 62, Kedah 22, Perlis 1 kes. Pada 8 hari bulan ni kluster Benting Sabah ni tambah lagi 37. Itu dia lah Datu. Tawau tambah lagi 25. Jadi maknanya tu pada 8 hari bulan 9 ni 100 kes baru tu 15 kes import, 85 kes tempatan, 55 warga negara, 30 bukan warga negara. Yang 85 kes tempatan ini 62 daripada kluster Benting, 23 daripada kluster Sungai. Tengok. Ini berasal daripada 2 yang 62 kluster Benting ni bermula daripada 2 warga pendatang asing tanpa izin. Yang 23 kluster Sungai ni berasal daripada 2 kaki tangan perubatan di pusat perubatan di Kedah. Tengok ni. Macam ni kali ni yang berlaku. Begitulah bahayanya. Ni yang kes kluster Sungai ni. Kluster Sungai ni 22 kes tambahan. Dan 1 di Kedah dan 1 kes tambahan di Perlis. Kes Telaga. Kes Telaga ni tak adalah kes tambahan dia kan. Jadi ini selamat. Jadi bila kita balik semula kepada graf yang ini ni, jadi kita begitulah kita perlu berhati-hati sangatlah sekarang ni. Bila kita nampak ada pertanda menaik begini ni, 62 naik ke 100 macam ni, kita perlu berwaspadalah. Kita harapkan ianya hanyalah satu kejutan lah. Kita harap-harap lah, bukan satu permulaan untuk gelombang kedua. Jadi sangat-sangatlah kita perlu untuk berhati-hatilah. Jadi jangan sampai kita nanti menjadi seperti di Australia, gelombang keduanya lebih dahsyat daripada gelombang pertamanya kan. Macam tu jugalah di Jepun, di Hong Kong, di Perancis, Korea Selatan kira lah juga ni gelombang keduanya sedikit saja, kecil saja. Jadi untuk mengelak dari berlakunya gelombang kedua seperti di banyak negara lain tu, maka kita hendaklah patuh dengan segala SOP yang telah ditetapkan. Biar kita janganlah berlaku seperti mana yang seperti di Australia ni lah. Kita harap-haraplah kenaikan pada 2 hari sebelum ni, iaitu pada 7 dan 8 hari bulan itu hanyalah satu kejutan, naik lepas tu turun. Macam itulah kita harapkan. Dan kita rasakan bahawa pihak frontline kita, Kementerian Kesihatan telah pun cukup pengalaman untuk mengendalikan kes-kes yang berlaku ni, dan mereka semua ni sudah di dalam kawalan pihak KKM. Jadi kita harapkan tidak adalah peningkatan mendadak lagi. Kita harapkan ia hanya satu kejutan lepas tu menurun semula. Tetapi kita di peringkat rakyat yang ramai ni, kita hendaklah patuhlah dengan segala SOP yang telah disediakan. Jadi biarlah ianya hanya setakat kejutan sahaja, memberi peringatan kepada kita agar kita yang telah mula lengah dengan SOP, pergi masjid lengah, tak pakai penutup muka semua tu. Jadi mudah-mudahan dengan kejutan 2 hari 7 dan 8 hari bulan ni, iaitu meningkat dari 6 ke 62 ke 100 ini, menjadi peringatan kepada kita agar kita terus mematuhi. Kalau tidak, kalau dianya menjadi gelombang kedua, dan gelombang kedua lebih dahsyat daripada gelombang pertama, bayangkan kita semua kena balik kepada PKP seperti mana dahulu pada bulan Mac, April, Mei dahulu. Jadi mudah-mudahan peringatan yang diberikan oleh Allah SWT ini menjadikan kita beringat semulalah, tidak lengah dan terus patuh dengan SOP yang telah ditetapkan, agar kita akan kembali
walaupun wabak ini belum berakhir kerana belum ditemui vaksinnya, jadi tetapi dalam keadaan yang terkawal seperti mana 3 bulan yang lepas lah. Jadi mudah-mudahan lah, walaupun dia ada naik turun sikit je, tak tinggi, tapi ni memang kejutan mengejut lah kita sampai 62-100 ni kan. Jadi mudah-mudahan ketaatan kita terhadap SOP akan membuatkan negara kita selamat daripada wabak coronavirus ni yang begitu dahsyat sekali melanda dunia sekarang ini. Dan sekarang telah pun 26 juta orang dijangkiti COVID-19 ni. Mudah-mudahan negara kita selamatlah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.